Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib bin Sail, pelajar SIAS daripada kampus satelit SIAS Sandakan dalam program pengajaran TVET-I, yaitu Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional. Saya mengambil bidang otomotif bagi program servis diagnostik kenderaan ringan berdasarkan kod NOS J452002-3 2018. Dalam video ini, saya akan kongsikan tajuk daripada CU03, yaitu model anti-lock braking system, yaitu ABS replacement. Khususnya aktiviti kerja 2, operasi alat diagnosis ABS. Kemudiannya, dalam video ini juga kita akan berfokus kepada pengenalan ringkas ABS, pemeriksaan DTC, ujian actuator, fungsi kas, dan paparan data. Kemudiannya, mengikut prosedur operasi alat diagnostik, kemudian menganalisis hasil data berdasarkan manual bengkel. Mari kita pelajari bagaimana sistem ABS berfungsi dan bagaimana ia didiagnostik secara profesional menggunakan alat yang betul. Okey, seterusnya adalah poin pengenalan ringkas ABS. Dalam pengenalan ringkas ABS ini, sistem ABS adalah sistem keselamatan yang mengelakkan tayar daripada terkunci semasa membrek kecepasan. Seterusnya, membolehkan pemandu mengekalkan kawalan steering semasa membrek mengejut. Kemudian, ABS juga menggunakan sensor dan modul kawalan elektronik untuk mengawal tekanan brek pada setiap roda. Maksudnya di sini kita boleh lihat dalam satu video ini, kita boleh lihat satu situasi dalam video ini, seorang pemandu sedang memandu di atas jalan raya. Seperti biasa, tiba-tiba muncul satu halangan yang mengejut di hadapan dan memblok laluan pemandu. Contohnya dalam video ini, kita ada nampak sekumpulan batu yang jatuh di bukit dan memblok laluan pemandu ini. Kemudiannya secara refleks, pemandu terus menekan pedal brake dengan kuat dan mengejut. Dalam situasi biasa tanpa ABS, tindakan membrake secara mengejut ini akan menyebabkan tayar terkunci serta-merta. Macam Anda lihat di video, apabila tayar terkunci, permukaan tayar bergeser kuat dengan permukaan jalan. Geseran berlebihan ini menyebabkan panas pada getah tayar dan lama-kelamaan permukaan bawah tayar menjadi licin dan hilang cengkaman. Akibatnya kendaraan akan tergelincir ataupun slip dan sukar dikawal oleh pemandu sehingga boleh mengakibatkan pelanggaran dengan halangan di hadapan. Okey, inilah sebabnya kenapa ABS sangat penting. Ia menghalang tayar daripada terkunci sepenuhnya dan membantu pemandu mengekalkan kawalan semasa membrek secara kecemasan. Okey, seterusnya ini yang ada sistem ABS lah. Sekarang kita lihat bagaimana pula sistem brake ABS berfungsi dalam situasi kecemasan. Tidak seperti sistem brake biasa, cara membrake dengan ABS adalah lebih selamat dan terkawal. Dalam video ini kita boleh lihat bagaimana piston kaliper brake tidak menekan brake pad secara berterusan, tetapi menolak secara berulang-ulang dalam masa yang singkat. Ini menyebabkan tekanan pada piston naik dan turun secara cepat, kira-kira dalam 15 sesaat lah. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan tekanan yang seimbang kepada permukaan tayar, agar geseran berlaku secara sekata di seluruh permukaan dan mengelakkan pelicinan. Dan hasilnya tayar tidak terkunci, cengkaman masih ada, dan pemandu pula masih boleh mengawal arah kenderaan semasa membrake. Inilah kelebihan utama sistem ABS, yaitu membrake dengan kawalan dan keselamatan yang lebih baik. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada komponen-komponen yang ada dalam sistem ABS.
Seperti yang Anda lihat, untuk yang tiada sistem ABS, komponen yang asas yaitu master cylinder, pedal brake, brake booster, kemudian disc brake yang secara asasnya lah. Tapi untuk yang ABS ini pula ada penambahan, yaitu pendawaian liter ABS yang seperti Anda lihat ini di dalam gambar raja itu, yang itu warna merah. Kemudian ada ECU, kita gunakan ECU ataupun control module, electronic control unit. Kemudian ada wheel speed sensor, hydraulic unit ABS ataupun modulator unit yang akan mengawal ada injap di dalam, dia akan memberi tekanan putus, dia memberi tekanan kepada piston kaliper secara tekanan turun naik lah. Kemudian ada gear pulser ataupun gigi rotor. Kemudian ada brake fluid lah seperti biasa. Oke, untuk penerangan proses operasi ABS ini pula, apabila pemandu membrake secara mengejut pada kelajuan melebihi 10 hingga 15 km per jam, sistem ABS akan aktif secara otomatis. Wheel speed sensor yaitu sensor kelajuan roda pula mengesan kelajuan setiap roda dan menghantar ke data ke ECU, yaitu electronic control unit lah. Kemudian jika ECU mengesan roda mula terkunci ataupun slip, ia akan mengaktifkan ABS module untuk mengawal tekanan brake. ABS module akan mengurangkan tekanan minyak brake pada roda tersebut bagi mengelakkan ia terus terkunci. Setelah roda kembali berpusing normal, tekanan brake dikembalikan semula secara berperingkat. Proses ini berlaku dengan sangat cepat dan berulang sekitar 15 kali sesaat untuk mengekalkan cengkaman tayar dengan jalan raya lah. Hasilnya kendaraan kekal stabil, steering masih boleh dikawal, dan risiko tergelincir ataupun hilang kawalan dapat dikurangkan walaupun ketika membrake kecemasan. Oke, seterusnya kita akan masuk kepada poin pemeriksaan DTC, ujian actuator, fungsi kas, dan paparan data. Oke, penerangan untuk DTC yaitu Diagnostic Trouble Code. DTC adalah kod kesalahan yang dikesan oleh sistem ABS. Kod ini membantu juru teknik mengenal pasti bahagian mana yang mengalami masalah. Contohnya kod C0035, masalah sensor kelajuan roda pada kiri depan. Seterusnya pula actuator test. Actuator test yaitu proses menguji komponen seperti pump brake, solenoid, dan injap hidrolik. Kemudian alat diagnostik akan menghantar isyarat untuk mengaktifkan penggerak dan lihat tindak balasnya. Contohnya dalam video ini, inilah yang kita boleh lihat di dalam scan tool ini. Inilah ada paparan yang kalau kita pergi masuk read system itu, kita ada read fault code. Read fault code ini itulah yang kita cakap tuh yang dalam DTC ini, yang kita boleh baca fault code-nya. Kemudian ada clear fault memory, read freeze frame, read data stream, kemudian actuator test. Oke. Contohnya nih, dalam paparan ini pula, inilah kalau kita contohnya dalam scan tool tidak baca fault code, macam dalam video ini dia papar P0110. Ini untuk kod untuk sistem engine.
Kalau untuk kod yang ABS pula, kita boleh nampak dia dari C00 lah. Kalau macam P di depannya itu untuk engine lah. Ini adalah contoh fault code untuk engine lah. Ada yang masalah lah. Lepas tu description-nya pula iaitu intake air temperature circuit. Tapi kalau macam di ABS ni pula kita boleh nampak sensor kelajuan roda kiri depan. Dia akan bagi tahu situ. Kemudian kalau ada fault code kita boleh clear fault code. Contohnya tiada sudah. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada special function untuk fungsi khas. Contohnya proses bleeding ABS, reset system ataupun kalibrasi sensor. Kemudian data display iaitu paparan data melihat bacaan sensor dalam masa sebenar seperti tekanan brake, kelajuan roda dan status sistem. Contohnya dalam video ini. Okey, yang sudah kita nampak tadi kan. Okey, ini dia punya fault code ke fault code. Seterusnya tiada sudah fault code. Kita akan masuk dari data stream. Di data stream tu iaitu data display lah. Di mana kita boleh pilih, contohnya dia akan pilih di sini. Jadi kita pilih ini contoh tekanan brake, kelajuan roda semasa status sistem lah. Dalam paparan ni kita boleh nampak lah dia punya reading time itu di mana kelajuan roda tu. Contohnya ini untuk engine kan. Kita boleh nampak engine speed macam itulah contohnya. Kemudiannya kita masuk pada actuator special function lah. Special function ni penting dalam kita mau buat bleeding ABS. Sebab kalau dalam ABS itu kita tidak boleh bleeding seperti biasa seperti yang tiada sistem ABS. Sebab kalau bleeding ABS ni kita perlukan scan tool untuk kita tekan special function ini. Okey, seterusnya kita akan masuk poin mengikut prosedur operasi alat diagnostik. Alat diagnostik ABS ni mestilah digunakan mengikut prosedur operasi yang ditetapkan oleh pengeluar ataupun pengeluar alat tersebut. Langkah umum, contohnya sebelum memulakan, kita kena wajib untuk memeriksa bateri volten itu. Bateri volten itu mestilah dalam lingkungan 12.4 ke atas lah. Contohnya, tidak boleh ke bawah lah. Kemudiannya, untuk masuk nomor 1 ni, sambungkan alat diagnostik ke port OBD kenderaan. OBD kenderaan tu contohnya dia punya DLC lah. DLC itu data link connector. Dia biasanya di bawah dashboard. Kemudiannya, hidupkan switch kenderaan ke posisi on. Pilih sistem ABS dari menu alat. Jalankan fungsi seperti membaca dan memadam DTC, menguji penggerak dan paparan data langsung. Melaksanakan fungsi khas seperti ABS bleeding, simpan atau cetak laporan jika diperlukan. Macam dalam video ni. Okey, ini contohlah dia punya scan tool dengan adapter. Dia pakai launch. Okey, dia kasih on. Ini dia punya PCI. Ini dia punya DLC. Okey, dia masuk pergi DLC itu. Lepas tu kasih on. Ignition. Ini dia punya scan tool masuk. Inilah paparannya bila kamu masuk. Lepas tu all system. Lepas tu kamu pilihlah di mana dia punya sistem. Contoh ABS ke. Inilah dia punya paparannya yang kita nampak tadi. Yang terakhir yaitu poin menganalisis hasil data berdasarkan manual bengkel. Selepas ujian dan bacaan selesai, data mestilah dianalisis bandingkan nilai bacaan semasa dengan spesifikasi dalam manual bengkel. Contoh sensor kelajuan roda sepatutnya membaca nilai seimbang di semua roda. Lepas tu jika satu roda membaca 0 km per sejam semasa bergerak, sensor itu mungkin rosak. Jadi langkah analisis iaitu kenal pasti DTC yang dipaparkan, lihat parameter seperti voltan sensor atau tekanan ataupun kelajuan roda. Gunakan manual bengkel untuk semak sama ada bacaan berada dalam jelat normal. Di akhir sekali, penggunaan alat diagnostik ABS penting dalam menentukan puncak kerosakan brake, membantu dalam mempercepatkan kerja diagnosis dan memastikan keselamatan sistem.
perlu sentiasa mengikut prosedur dan rujukan dari manual untuk ketetapan kerja.